Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang tajuk assignment yang telah kami sempurnakan daripada subjek penghayatan etika dan peradaban, iaitu nilai etika pelbagai peradaban Melayu, Cina, India dan Islam sebagai satu elemen penyatuan kesepadan nasional. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan dan integrasi. Perpaduan dan integrasi ini merupakan dua konsep utama dalam membentuk bangsa Malaysia yang bersatu padu. Pertama, perpaduan. Menurut Aziz Deraman pada tahun 1991, perpaduan nasional adalah satu perpaduan bangsa Malaysia yang merujuk kepada jiwa kita. Antaranya ialah rasa kesatuan, ketunggalan, harmoni, kesepaduan, sentimental dan kasih sayang. Sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah satu bumbung yang mempunyai pelbagai bangsa dan etnik, sudah pasti akan berlakunya konflik-konflik antara kaum. Namun begitu, konflik-konflik ini tidak akan menimbulkan sebarang rusuhan antara etnik dan kaum kerana rakyat Malaysia yang bersatu padu dalam membentuk cita-cita bersama. Yang kedua, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan integrasi. Menurut Ahmad Haji Kambar, pada tahun 1987, integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan rakyat Malaysia yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Seterusnya, dengan wujudnya perpaduan dan integrasi ini dapat mengelakkan daripada berlakunya tragedi-tragedi yang tidak diingini seperti peristiwa 13 Mei 1969, bab kata pepatah bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat. Seterusnya, kita beralih kepada permasalahan kajian. Permasalahan daripada kajian ini adalah wujudnya persepsi dan sikap yang berbeza antara kaum dan etnik yang berkemungkinan menimbulkan prejudis dan konflik antara kaum. Maka, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti latar belakang setiap peradaban dari segi nilai, etika, adat serta cara hidup masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada objektif daripada kajian ini. Objektif utama kajian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang konsep nilai etika pelbagai peradaban Melayu, Cina, India dan Islam serta strategi pemumpukan nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dan dalam peradaban-peradaban ini. Poin yang seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian ialah satu kaedah penyelidikan yang digunakan oleh penyelidik untuk menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Antara kaedah yang digunakan di dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif ialah satu kaedah yang bersifat sistematik melalui pelaksanaan soal selidik, di mana penyelidik akan menyediakan beberapa soalan untuk diajukan kepada kumpulan sasaran bagi mengukuhkan kajian. Contohnya ialah melalui penggunaan aplikasi Google Form yang dilihat lebih mudah, cepat dan menjimatkan kos. Manakala kaedah kualitatif ialah satu kaedah yang digunakan oleh penyelidik dengan menggunakan bahan-bahan sekunder sebagai rujukan bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Contohnya ialah melalui penggunaan jurnal, majalah serta artikel ilmiah yang lain. Seterusnya ialah skop kajian. Kajian ini tertumpu kepada mahasiswa-mahasiswi USIM, khususnya pelajar tahun 1 dari pelbagai fakulti, bagi mengetahui sejauh manakah pengetahuan mereka tentang konsep nilai etika pelbagai peradaban yang terdiri daripada Islam, Cina, India dan Melayu, serta mengetahui strategi pemumpukan nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam setiap peradaban tersebut. Akhir sekali ialah rumusan. Bab ini membincangkan tentang pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, serta skop kajian. Secara keseluruhannya, bab ini bertujuan untuk meninjau kefahaman dan mengkaji aplikasi pemikiran logik para pelajar tentang perpaduan nasional negara serta konsep nilai etika pelbagai peradaban. Baiklah, kita mulakan dengan nilai etika dalam peradaban Islam. Definisi peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Terdapat 3 dimensi utama dalam Islam. Yang pertama ialah akidah, yang kedua ialah syariah dan yang ketiga ialah akhlak.
Nilai-nilai yang diperkenalkan Islam bersifat universal dan dapat diterima oleh pelbagai generasi manusia. Nilai keilmuan amatlah dititik beratkan dalam peradaban Islam. Keutamaan ilmu dirakamkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Alaq. Umat Islam diibaratkan oleh Allah sebagai umatan wasatan, iaitu umat yang mampu meneroka dan membangunkan alam ini dengan ilmu yang mereka perolehi. Konsep ilmu hendaklah berlandaskan konsep tauhid kerana proses transformasi tidak akan tercapai sekiranya tujuan ilmu tidak mensasarkan Allah sebagai matlamat yang paling utama. Seterusnya, nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam peradaban Islam. Beberapa nilai yang diamalkan oleh pelbagai kaum dan agama boleh digunakan pakai untuk tujuan pemupukan perpaduan antara kaum dalam peradaban Islam. Sebagai contoh, nilai toleransi, kesederhanaan dan kasih sayang yang diamalkan oleh Confucius. Contoh yang kedua ialah Chunze, iaitu kepribadian agung dan kemesraan sifat manusia alam oleh Lao Tse. Dan seterusnya, nilai salam dan kemuliaan manusia oleh Islam. Sifat toleransi amatlah penting sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam peradaban Islam. Terdapat beberapa contoh sifat toleransi yang telah diamalkan dalam peradaban Islam yang terdahulu. Antaranya ialah tindakan Nabi melarang orang Islam menzalimi tahanan atau Muslim yang berdosa. Malah, baginda juga tidak bertindak secara berlebihan atau terlalu keras dalam mana-mana keadaan itu. Yang kedua ialah tindakan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berpesan kepada ketua tenteranya supaya tidak mengganggu ketua paderi dan orang yang sedang beribadat di tempat ibadat mereka. Yang ketiga ialah apabila Islam menguasai Afrika Utara, orang Islam bukan sahaja tidak menzalimi rakyat Kristian atau mencampuri urusan dalaman gereja, malah mereka diberi kebebasan penuh berkaitan agama. Contoh yang keempat ialah bagi non-Muslim yang berpegang kepada ajaran Confucianism, nilai toleransi dapat dikesan melalui konsep Ren atau kemanusiaan ditunjangi nilai Shu, iaitu mengutamakan orang lain, dan Zong, iaitu dedikasi. Seterusnya, strategi pemupukan nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam peradaban Islam. Strategi yang pertama ialah pembinaan worldview Islam. Dengan membina worldview Islam, kita dapat menjelaskan kepada umat Islam akan matlamat akhir hidupnya, iaitu untuk menjadi umat dan khalifah yang terbaik di muka bumi ini. Diskusi-diskusi pengajian Islam perlu diadakan di pelbagai peringkat sebagai usaha menanam rasa cinta kepada ilmu dalam kalangan masyarakat. Strategi yang kedua ialah pendidikan. Pengajaran ilmu fardu ain perlu dijadikan sebagai suatu proses yang menarik agar dapat membina pengetahuan dan penghayatan kepada etika Islam dengan mendalam. Sebagai contoh, penjelasan terhadap sifat toleransi, sifat adil dan perkara-perkara mungkar perlu diberikan penjelasan bukan sahaja dari segi hukum, bahkan kebenarannya dalam dunia ini, supaya dapat memupuk nilai etika dalam diri anak-anak muda. Seterusnya, nilai etika dalam peradaban India. Tamadun India bermula pada tahun 2350 sehingga 3000 di lembah Sungai Indus. Tamadun India dibagi kepada dua, iaitu India Utara dan India Selatan, yang mempunyai perbezaan dari aspek bahasa, budaya serta amalan keagamaan. Tamadun India kaya dengan kepelbagaian budaya kesenian dan cara hidup masyarakatnya. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak toleransi, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan dan lain-lain. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara, walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan kekerasan bukan secara sukarela. Tamadun Hindu telah mengembangkan pandangan semesta yang dapat mengharmonikan kecenderungan berkonflik dan lain-lain unsur kepelbagaian dunia fenomena. Pandangan ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk individu, memupuk semangat persaudaraan, menggalakkan sistem bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma, kepercayaan kepada Tuhan, Ahimsa, Karma, Satya dan perpaduan. Seterusnya, nilai etika sebagai elemen kesepaduan penyatuan nasional dalam peradaban India. Tamadun India menekankan cara hidup berkeluarga serta komuniti yang begitu sinonim dengan nilai ketimuran. Adat istiadat perkahwinan, pemikiran, kepercayaan kesenian, makanan, aspek ekonomi dan politik Indonesia banyak dipengaruhi oleh ketamadunan India. Tamadun India mempunyai pengaruh bahasa Sanskrit hasil dari pembelajaran kitab Hindu yang ditulis dalam bahasa tersebut. Buktinya ialah penemuan batu bersurat seperti batu bersurat Kedukaan Bukit, batu bersurat Talang Tua, batu bersurat Kota Kapur dan banyak lagi.
Seterusnya, upacara perkahwinan dan persandingan. Sebagai contohnya, dalam adat perkahwinan, pasangan yang berkahwin digelar sebagai raja sehari dan diadakan upacara bersanding. Upacara persandingan merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewa Sita. Kerana inilah pengantin baru digelar sebagai raja sehari. Selain itu, masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan daripada perkahwinan campur di Malaysia sejak dulu hingga kini. Kahwin campur antara kaum India dan kaum Cina dikenali sebagai Chindian. Terdapat juga komuniti Chetty yang menganut agama Hindu di Melaka hasil daripada perkahwinan pedagang dari India dan wanita pribumi. Tamadun Hindu menerima perkahwinan campur berdasarkan prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. Jadi, ini menggalakkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada semua makhluk di dunia supaya dalam kelahiran semula nanti kehidupannya akan lebih selesa. Pengaruh tamadun India dalam nilai hidup masyarakat menjadi sebati dalam kehidupan seharian, namun setelah kemunculan ajaran Islam, amalan yang bercanggah dengan nilai Islam dihapuskan dan digantikan dengan nilai yang berlandaskan syariah dan Al-Quran. Seterusnya, strategi pemupukan nilai etika sebagai elemen kesepaduan penyatuan nasional dalam peradaban India. Yang pertama, melalui seni bina. Pedagang dahulu banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai kuil Hindu di India. Ia banyak juga mempengaruhi seni bina masjid. Seperti Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang, seni bina jelas kelihatan pada minaret dan kubah yang berbentuk bawang. Seterusnya, pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya juga menyerupai reka bentuk Taj Mahal di India. Seterusnya, melalui makanan. Roti canai, paratha dan puri berjaya meletakkan tarafnya sama seperti nasi lemak yang merupakan makanan tradisional kaum Melayu. Chapati dan thosai juga tidak ketinggalan kerana mempunyai banyak khasiatnya. Seterusnya, melalui pakaian tradisional iaitu sari dan kurta. Ramai mereka fashion yang mengolah pakaian kurta dan menjadikan satu trend pada masa ini. Seterusnya, nilai etika dalam peradaban Cina. Nilai moral sebagai panduan hidup berdasarkan ajaran falsafah Confucianism yang diasaskan oleh Konfusi. Ajaran ini amat mementingkan pendidikan untuk mengembangkan moral individu agar negara dapat diperintah dengan keutamaan moral. Asas Confucianism berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitan atas nama Confucius. Pengajaran utama Confucius adalah untuk menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan, ren, kesusilaan diri dan ketaatan kepada ibu bapa Syao. Akhir sekali, terdapat juga prinsip-prinsip dalam nilai etika peradaban Cina seperti The Golden Mean yang bermaksud memerlukan tolak ansur dalam kehidupan dan The Grand Unity Datum iaitu keharmonian sosial yang paling sempurna adalah yang dikongsi oleh manusia sejagat secara adil. Seterusnya, ahli falsafah Zhang Binyan mengatakan Tian Ren Hei merupakan salah satu daripada aspek kepada budaya tamadun Cina. Beliau mengatakan konsep penyatuan manusia dengan alam semesta merupakan satu aspek yang penting. Tian di sini merujuk kepada alam semesta, langit atau syurga. Ia merupakan ukuran ketinggian etika dan nilai dalam universal. Seterusnya, nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam peradaban Cina. Aktiviti dan interaksi dengan alam semesta telah mendorong mereka untuk membina budaya, sastera dan falsafah pemikiran. Bahasa dan kesusasteraan juga merupakan tonggak penting dalam membina nilai etika. Ia juga dapat melahirkan individu yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Seterusnya, amalan perkahwinan campur antara etnik. Fenomena peranakan di Nusantara hasil asimilasi etnik tempatan dengan etnik bukan tempatan. Perkahwinan campur dalam peradaban Cina juga telah lama dipraktikkan sebagai contoh perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Selain itu, Baba dan Nyonya. Baba, kebudayaan mereka berasal daripada warisan tradisi Cina tetapi mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Dari segi anutan pula, kebanyakannya masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha. Oleh itu, jelaslah bahawa dalam peradaban Cina, mereka menerima amalan perkahwinan campur kerana mereka merasakan ia boleh dijadikan kesempatan untuk mengenali dan memahami nilai-nilai atau adat kedua-dua kaum. Ia juga merupakan salah satu cara untuk memperkukuhkan perpaduan nasional. Seterusnya, strategi pemupukan nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional dalam peradaban Cina. Strategi yang pertama, melalui perayaan Tahun Baru Cina. Kita boleh melakukan amalan menziarahi. Dengan itu, kita dapat memupuk silaturahim dengan mengenali adat resam setiap kaum dengan lebih mendalam. Kita juga boleh mengetahui syuadah masyarakat Cina seperti Ladu Cina, Yan Gao iaitu pulut ataupun Mihun Panjang. Dalam perayaan Tahun Baru Cina juga terdapat tarian singa yang akan dilihat dan ditonton oleh pelbagai kaum yang dapat menunjukkan kegembiraan kepada mereka. Dengan ini, kita dapat menarik minat kaum lain untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang budaya Cina. Strategi yang kedua melalui makanan tradisi Cina. Makanan baba nyonya seperti pang teh disesuaikan dengan makanan pedas Melayu tetapi masih mengekalkan tradisi Cina. Ia dihidangkan ketika hari perayaan, kelahiran dan perkahwinan. Makanan tradisi Cina juga mempunyai pelbagai jenis dan teknik masakan seperti mie rebus, mie halam atau mie sup. Dan yang paling terkenal di Malaysia adalah char kway teow dan mie sekeling. Dengan ini, makanan tradisi Cina mempunyai keunikan mereka yang tersendiri yang dapat menarik minat kaum lain untuk menikmatinya.
Nilai etika dalam peradaban Melayu. Terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan orang Melayu. Pendapat yang pertama dari Van Rocker yang menyatakan bahawa orang Melayu ialah orang yang bertutur dalam bahasa Melayu dan mereka mendiami kawasan seperti Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Ria Lingga serta beberapa daerah di Sumatera. Pendapat majoriti masyarakat menyatakan bahawa orang Melayu ialah mereka yang mendiami Asia Tenggara dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Dari sudut budaya, orang Melayu ialah orang yang mendiami kawasan yang lebih luas iaitu gugusan Kepulauan Melayu meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia dan lain-lain. Dari segi undang-undang, orang Melayu ialah seorang yang menganut agama Islam lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu. Pandangan semesta telah melakukan perubahan terhadap orang Melayu dari segi perubahan agama yang dianuti bermula daripada animisme, Hindu, Buddha, Islam hinggalah pengaruh barat. Nilai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional. Pertama sekali, terdapat beberapa nilai untuk membentuk teras pembinaan tamadun Melayu iaitu nilai keagamaan, nilai politik dan perundangan, nilai seni dan budaya serta nilai keunggulan identiti diri. Antara contoh nilai etika yang membentuk kesepaduan antara tamadun yang berbeza ialah yang pertama sekali, terdapat adat yang telah bercampur bau dengan tamadun lain. Contoh, adat rasa semasa menjalankan upacara perkahwinan oleh masyarakat Melayu telah bercampur bau dengan budaya Hindu-Buddha seperti adat berinai, berandam dan bersanding. Yang kedua, perkahwinan campur juga dapat membentuk perpaduan antara tamadun yang berbeza dan ia juga telah memberi kesan baik. Sebagai contoh, melalui perkahwinan campur antara Cina dan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka berkembang pesat disebabkan oleh kunjungan pedagang-pedagang luar. Strategi pembukaan nilai etika. Terdapat beberapa perkara yang boleh menjadikan pembangkit kepada perpaduan kaum antaranya melalui makanan dan pakaian. Melalui makanan sebagai contoh nasi lemak. Nasi lemak yang biasanya terdiri daripada sambal, ikan bilis, irisan timun dan telur telah memberi respon positif oleh semua kaum. Nasi lemak juga menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia disebabkan oleh keunikan rasanya. Manakala melalui pakaian, baju kurung dan baju Melayu sering mendapat tempat di kalangan kaum di Malaysia. Dan ia juga merupakan pakaian tradisional Melayu dan juga pakaian kebangsaan. Dengan adanya strategi ini, maka dapatlah membentuk perpaduan kaum antara satu sama lain dan dapat menghadirkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Okay, kita teruskan dengan cadangan-cadangan bagi mengukuhkan lagi penyatuan kesepaduan nasional dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Cadangan yang pertama, memperbanyak wacana akademik atau seminar untuk meningkatkan lagi interaksi positif dalam masyarakat majmuk di Malaysia, seperti membincangkan isu atau topik mengenai ketamadunan, nilai etika pelbagai peradaban, adat lisan pelbagai kaum dan sebagainya. Ia boleh dilakukan secara fizikal atau menggunakan platform media sosial seperti menerusi FB Live, Instagram Live dan sebagainya. Cadangan yang kedua, mewajibkan mata pelajaran umum seperti khusus penghayatan etika dan peradaban kepada pelajar di seluruh institusi pengajian sama ada awam maupun swasta. Ini merupakan satu pendekatan yang baik untuk mendedahkan kepada para pelajar mengenai perbezaan nilai-nilai baik dan buruk dalam pelbagai konteks etika dan peradaban. Yang ketiga, sambutan Hari Malaysia seharusnya menjadi medium penyatuan untuk rakyat pelbagai kaum serta dapat menghidupkan kembali semangat patriotik dan memantapkan lagi perpaduan nasional. Dan yang terakhir, rakyat perlu beri kerjasama dan sokongan penuh terhadap setiap dasar kerajaan dalam pemupukan perpaduan nasional. Jika rakyat tidak memberi sokongan dan kerjasama, usaha kerajaan akan menjadi sia-sia. Sikap mementingkan kaum melebihi kepentingan negara hanya akan menjadi penghalang kejayaan sesuatu dasar tersebut. Sesungguhnya dasar-dasar kerajaan yang dikupal bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni, bersatu padu, berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Kesimpulannya, setiap peradaban Islam, Cina, India dan Melayu mempunyai nilai etika
adat serta budaya yang tersendiri. Namun tidak dinafikan dalam aspek-aspek tersebut terdapat beberapa ciri persamaan yang wujud. Nilai sejagat seharusnya menjadi landasan bagi memupuk keharmonian dan perpaduan yang dianggap nilai dikongsi bersama dan titik persamaan dalam aspek moral. Hakikatnya, Malaysia tidak terkecuali dari berdepan dengan pelbagai masalah dan cabaran dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Tetapi cabaran dan masalah ini perlu ditangani dan dibendung sebaik mungkin supaya tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Pembentukan Malaysia yang bersatu padu merupakan satu proses yang berterusan. Dan apa yang dicapai setakat ini haruslah dipelihara dan dipertingkatkan supaya keharmonian dan kedamaian rakyat sentiasa terjamin. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Maaf sekiranya ada tersalah bahasa atau tersilap kata. Sekian, terima kasih.